Okay, so kita sambung lagi tajuk geometri koordinat kertas 2 soalan pertama itu muka surat 48 dalam buku kerja kita. Okay, so Raja tunjukkan satu garis lurus FH. Okay, lepas tu point Z terletak pada garis lurus FH dengan keadaan. So di sini dia bagi kita nisma. Bukan soalan ini kan? Sorry. Mana soalan tu? Sorry, kertas 2 soalan 1. Sorry, salah tengok. Muka surat 49 Raja menunjukkan dua garis lurus PQ dan QR. Okay, so di sini kalau kamu tengok dia bagi kita ada sifat berserenjan di sini. Dia kata bila berserenjan nanti mesti ada kegunaan kecerunan ini. Okay, mesti ada kegunaan dia bila aja. Okay, bila kita nak pakai maklumat ini. Okay. Lepas itu soalan bagi persamaan untuk PQ. Okay, dia bagi kita PQ. Persamaan dia ialah 2x tambah y sama dengan 9. Okay, soalan pertama, apakah nilai H? So kalau kamu tengok nilai H di sini. Okay, so awak ada persamaan dia. Awak ada satu koordinat dan koordinat ini memang, garis ini memang lalu titik Q kan. So kita memang ganti masuk, nanti dia buat apa Okay, Y sama dengan 9 tolak 2X. So tolak 2. Boleh juga, okay. Di mana kawan kamu pakai cara ialah, okay, daripada persamaan diberi itu, dia cari kecerunan dia. Okay, cikgu enlarge Okay, dia cari kecerunan dia dan dia dapati kecerunan dia ialah negatif 2 sebab kita buat y sama dengan mx tambah c. Lepas itu, dia gunakan dua titik yang ada, dia pakai y2 tolak y1 bagi s2 tolak s1. Boleh, pakai teknik ini pun boleh dan kawan kamu dapat jawapan dia 4. Okay, tak salah tak salah. Tapi sebenarnya soalan ini ada satu shortcut dia. Sebab dia bagi kita persamaan 2x tambah y sama dengan 9 dan kita tahu dia melalui titik Q H1. Kan dia masuk saja. Maksudnya awak buat 2H tambah 1 sama dengan 9. Kalau awak selesaikan, awak pun boleh dapat 4. Tapi kaedah Nasrah pun tak salah. Betul. Ini awak nak pakai kaedah ini pun boleh. Okay, soalan B, cikgu tanya apakah persamaan garis lurus QR? So untuk garis QR, okay, kita sudah ada titik H, maka kita boleh cari kecerunan QR lah. So bila awak cari kecerunan QR, 1 tolak negatif 1, 4 tolak 0. So awak dapat 1/2. Okay, lepas tu ada dua garis di sini kan, satu ialah 41, satu ialah 0 negatif 1. So kawan kamu gunakan, sebenarnya kalau kamu tengok garis QR sekarang, kita ada 3 maklumat dah. Kita ada kecerunan dia, kita ada titik dia dan titik sebenarnya kita ada 2. Satu lagi ialah 0, negatif 1. Ada 2 titik. So kawan kamu gunakan kecerunan dan pindasan Y untuk dan titik untuk cari pindasan Y. Boleh. Tapi sebenarnya tak payah cari pindasan Y. Tak payah cari pindasan Y sebab kalau kamu tengok titik ini kan 0. So automatik awak sudah tahu sebenarnya pindasan Y awak ialah negatif 1. Tapi kalau awak tak nampak, awak pergi cari pun tak ada masalah. Awak kan dapat jawapan sama saja. Itu pindasan Y awak ialah negatif 1. Hanya di sini awak cari, cikgu tak bagi markah sebenarnya sebab benda itu tengok tahu. Tapi awak tak nampak, awak pergi pakai kaedah untuk cari, itu pun tak ada masalah. So awak dapat persamaan ini, Y sama dengan MX tambah C. Ada apa terus tanya cikgu? So soalan ini terpulang kepada kamu. Kamu boleh ambil kecerunan. Okay, kamu boleh ambil kecerunan. Dan untuk cari kecerunan ini, macam kawan kamu gunakan kecerunan QR pun boleh. Ataupun awak gunakan ini, awak tahu kecerunan garis PQ ialah negatif 1, negatif 2. So awak buat M1, M2 sama dengan negatif 1. Awak pun boleh dapat kecerunan dia ialah 1/2. So kalau kamu tengok untuk cari kecerunan ada 2 kaedah yang berbeza untuk soalan ini. Tapi tak ada masalah, jawapan serupa je.
Satu kita gunakan sifat perserenjan dia, satu kita gunakan sifat gunakan rumus Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak S1. Okey, lepas tu bila kita tengok untuk cari pindasan Y, sebenarnya ada dua cara juga. Satu ialah tengok tahu. Okey, sebab dalam gambar raja pun kita nampak tempat itu ialah negatif 1. Satu, tak apalah, saya pakai titik, saya ambil kecerunan, saya pergi cari pun boleh. Okey, lepas tu dapat jawapan. So soalan ini tengoklah kombinasi awak macam mana, ada banyak cara boleh buat. Jawapan serupa. Jawapan serupa. Okay, lepas tu cikgu tanya apakah luas. So kita ada setengah. Okay, kita ambil titik 25, 41, 0, negatif 1. Jangan lupa 25 kena buat semula. Titik pertama kena ulang. Dan kawan kamu ambil titik, okay, kawan kamu ambil titik ikut arah jam. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Tapi cikgu akan pasti bila awak ambil titik ikut arah jam, di sini mesti dapat nombor negatif. Kalau tak dapat nombor negatif, something wrong. Tapi ada ganggu kepada jawapan tak? Tak ada. Sebab nanti modulus akan jadi positif, lepas tu akan dapat jawapan. Okay, Tapi di sini untuk soalan tentang luas segi 3 ke luas segi 4, maka bukan beri di tempat ini. Okay? Tempat ini tidak diberi maka diberi di sini. So pastikan awak boleh isi dengan betul sebab tempat ini baru dapat markah. So kurungan tolak kurungan. So 2 negatif 4 0. 2 negatif 4 0 betul. Okey, lepas itu arah ini punya 20 0 negatif 2. 20 0 negatif 2 betul. Semua ini betul baru dapat 1 mark So lepas tu awak kira lah dapatlah jawapan 10. Ya. Okey, soalan B, garis lurus QR ini dipanjangkan ke S. Okey, kalau ayat dia macam ini, okey, kawan kamu tak lukis gambar raja. Okey, kalau dia punya ayat macam ini, maksudnya kalau kamu tengok gambar raja, asal kita Q di sini, R di sini. Okey, dia kata benda ini garis lurus QR dipanjangkan ke S. Maksudnya dia akan pergi ikut arah QR, so maksudnya dia akan dipanjangkan ke sini. Dipanjangkan ke S dengan keadaan dia bagi kita nisbah SR ialah 3 dan RQ ialah 2. Lepas tu cikgu tanya apakah koordinat S? Kejap. R kita ialah 0, negatif 1. Q kita ialah 4, 1. So kalau kamu tengok soalan ini, kalau A1 awak tak tahu jawapan dia, akan timbul masalah di A2 dan A3 kan? Kan termasuk B ni sebab nilai itu tak ada. Tapi awak pura-pura lah letak satu nombor di situ yang logik. Yang di mana kita nampak hash itu berada di sebelah atas pasti S dan berada di sebelah atas sebelah kanan pasti Y, hash itu masih satu nilai positif. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok P itu ialah 2, Q mesti satu nombor lebih daripada 2. So letaklah sesuatu nombor. Pura-pura lah buat pengira letak situ. Supaya awak boleh ambil jawapan itu sambung buat A2, A3 dan B. Okay. Kalau tak dapat markah penuh pun sekurang-kurangnya kita dapat markah kaedah. Boleh Jangan sebab cikgu saya tak boleh cari nilai hash. Lepas tu A2, A3, B semua tak boleh buat. Letak aja satu nombor di situ yang logik punya. Lepas tu kita kira saja. Okay, sekurang-kurangnya nanti A2, A3, B, saya boleh dapat markah kaedah. Maka jawapan tengok skema tertentu lah So bila kita nak ambil benda yang kita nak cari di sini kawan kamu pakai XY. So ingat formula untuk MN ini tidak dipekarkan dalam exam pastikan awak hafal awak ingat awak ambil selalu cross punya. Selalu cross punya. 2 kali S untuk koordinat S, kalau koordinat Y 2 kali 2Y. Okey, lepas itu 3 ini mesti pergi arah ini punya. So 3 dengan 4, 3 dengan 1. Okay? So awak akan tengok pagi atas tu awak ambil nilai dalam keadaan cross. So awak per 5, bukan per 2, per 2 itu titik tengah, jangan salah formula. Okay, per 5, so boleh dapat ini betul. Lepas tu kita koordinat S buat untuk koordinat S, koordinat Y buat untuk koordinat Y. Okay, kita selesaikan. Okey, cikgu cek jawapan kejap Kita selesaikan. So
kita dapat jawapan S negatif 6, Y negatif 4. Dan jangan lupa tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Sebab soalan tanya apakah koordinat X. Dia bukan tanya kita apakah X, apakah Y. Dia tanya kita apakah titik koordinat itu. Pastikan awak tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Okey? Ada masalah beritahu cikgu Kaedah kamu berbeza tak apa. Yang pentingnya jawapan betul. Okey? Hanya kalau kamu nak tahu kaedah awak betul salah itu, kalau awak tak pasti awak boleh tanya saya lah. Okey? Tapi tak ada orang wajibkan kaedah awak mesti sebulat macam kawan ya. Okey, Raja 2 menunjukkan satu segi empat tepat EFGH. So bila dia kata ini ialah segi empat EFGH, kamu jangan cikgu ini segi empat tepat. Sebenarnya banyak benda awak kena tahu sudah. Okay? Kalau dia ialah segi empat tepat, awak kena faham kecerunan garis ini sama dengan kecerunan garis ini. Okay? Dan kecerunan garis kuning ini sama dengan atas. Sebab mereka kan selari. Okay. Lepas itu kalau dia ialah segi empat tepat, kamu jangan lupa lagi kita ada sifat 90 darjah. Maksudnya dua garis ini dia punya M1, M2 sama dengan negatif 1. So banyak maklumat dia. So di sini ada kaitan dengan selari dan peserenjang. Lagi ada lagi ialah panjang yang sama. Kalau perlu digunakan lah. Okey, lepas tu cikgu bagi EF. Okey, EF cikgu bagi persamaan Y sama dengan 2S tambah 7. Okey, sekarang cikgu tanya apakah persamaan garis lurus HG? HG di sini So kalau kamu tengok dalam gambar Raja, HG ini kita dapat titik dia, iaitu 12, 13. Okey, lepas tu macam tak ada maklumat kan? So kita gunakan maklumat itulah selari. Kita gunakan maklumat selari itu sebabnya kawan kamu tahu kecerunan ini juga ialah 2 sebab diambil daripada sini. Sebab dua garis ini adalah selari. So dia dapat ini ada kecerunan. Bila ada titik, dia akan dimasuk, dapat pindasan Y, kemudian dia dapat persamaan. Okay, betul. Y sama dengan 2S tolak 11. Lepas tu cikgu tanya garis EH pula. So garis EH di mana? Okey, garis EH, garis ini garis EH ini. So di mana kawan kamu gunakan sifat perserenjang lah. Gunakan sifat perserenjang. So kalau dia tahu ini 2, dia gunakan M1, M2 sama dengan negatif 1. Dia dapatlah kecerunan EH. Okey, lepas tu macam tadi, kita ada kecerunan, kita ada titik, kita cari nilai C, lepas tu kita bentukkan persamaan. Y sama dengan ni. Okey, ada orang masuk ke? Kejap. Okey. Lihat. Okey, lepas tu soalan C, cikgu tanya apakah koordinat H ini? Okey, tengok apa kawan kamu buat Koordinat H. Kawan kamu ambil kawan kamu ambil persamaan garis GH. Garis GH ialah garis ini. Kemudian dia ambil persamaan EH, garis ini. So bila dia buat persamaan serentak kepada ada dua garis ini, kita dapatlah titik H. Sebab titik H ialah titik persilangan. Okey, titik persilangan terhadap dua garis ini. So kawan kamu buat persamaan serentak. Okey, dia ganti aja lah Y sama dengan ini ke dalam persamaan yang satu lagi. Selesaikan, dapat nilai X. Lepas tu ganti masuk ke dalam persamaan atas itu, dia dapat koordinat Y. Dan sekali lagi jangan lupa bila soalan tanya apakah koordinat, tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Cikgu cek jawapan kejap. Okey, betul. 26 per 5. Okey, betul. Itu jawapan dia lah. Tapi macam tak logik gambar Raja ni tak berapa betul lah Okey. Sebenarnya soalan ini gambar Raja ada sikit masalah. Sebenarnya tak logik kita punya ini ialah negatif kan kalau ikut gambar Raja. Tapi kalau soalan ini saya memang sudah tak ada pilihan, satu-satu saja jawapan kita ambil ajalah. Soalan ini gambar Raja tak logik dia sebabnya kena naik atas dia punya hash. Okey, tak apalah Okey, lepas itu cikgu tanya apakah luas untuk segi 4 ini? So untuk cari luas segi 4 ini, okey, kawan kamu pergi cari persamaan FG. Okey, kawan kamu pergi cari persamaan FG. Cikgu tengok idea dulu Okey, dia cari persamaan FG. Lepas tu dia buat lagi titik persamaan serentak terhadap dua ini.
untuk dapat nilai F. Okey, boleh Dia mula-mula ini langkah pertama dia, tujuannya untuk dapat FG. Kenapa dia nak buat benda ini? Sebab lepas itu dia nak cari titik F. Sebab 4 pucu ini tinggal F kita tak tahu. Okey, so kawan kamu pun pergi cari buat titik persilangan. So dia dapatlah titik F. Okey. So itu tujuan dia. Maka bila dia langkah ketiga, dia gunakan rumus luas segi 4. Dia gunakan rumus luas segi 4. So susung sajalah ya. Susung saja titik 1, 2, 3, 4 kemudian titik 1 semula. Kemudian ingat jugalah kurungan tolak kurungan. Okey, di sini nasib. Okey, kamu kalau soalan ini per 5 itu awak nak tulis nombor perpuluhan tak apa. Kalau per 3 elakkan buat round off sebab kalau kamu tengok banyak nombor perpuluhan di sini. Tapi dia memang putus tak apalah. So awak dapat jawapan 122.4. Okey. Okey, so dapatlah jawapan ini. Ini idea kawan kamu ini idea kawan kamu. Tapi sebenarnya untuk soalan ini cikgu nak bagi kamu tengok berapa kaedah lainnya untuk cari luas ini. Untuk soalan D ini Okey, kaedah kawan kamu tak salah ini metode Sabtu kaedah 1. Siapa kalau peminat ataupun siapa ada buat, awak boleh semaklah idea awak sebenarnya okey. Okey. Kaedah kedua, kamu tahu ini ialah segi 4. Okey, bucu ini kita tahu, bucu ini kita tahu, bucu ini kita tahu. Sebenarnya kita boleh cari luas segitiga ini. Maksudnya langkah pertama, kita cari luas EHG cukup. Okey. Lepas itu langkah kedua kita luas segi 4 akan sama dengan jawapan pertama kita darab 2. Idea ini pun boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama. Ada orang pakai kaedah ini tak? Tak ada. Semua pakai kaedah panjang ni. Okey, tak apa, boleh. Okey, itu satu cadangan dia. Okey, cikgu bagi kamu tengok. Ada satu lagi cara kita boleh buat untuk soalan ini. Okey. Ini ialah segi 4 tepat. Dan kita belajar sejak kecil kan. Nak cari luas segi 4 tepat, kita boleh buat panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Dan kita ada titik E, titik H, titik G. Kita ada koordinat dia. So sebenarnya awak boleh cari panjang EH, awak cari lebar HG. Sebenarnya siapa panjang, siapa lebar tak kisahlah. Awak boleh cari panjang dia, maksudnya awak ambil jarak di antara dua titik. Lepas tu awak darab. Awak pun boleh dapat jawapan yang betul. Pun boleh dapat jawapan betul. Sebab ini ngam-ngam dia ialah segi 4 tepat. So kita boleh buat panjang kali lebar. Kita boleh buat lukis kali kita break jadi 2 segitiga. Lepas tu kita boleh cari bawah darab 2. Sebab ini ialah segi 4 tepat. Kalau sekarang ini bukan segi 4 tepat, dia ialah trapezium kan, ataupun dia hanya kata ini ialah satu segi 4, maka dia tak ada sifat ini Maksud saya kalau sekarang cikgu bagi satu, senang cikgu bagi trapezium lah. Cikgu bagi satu trapezium. Maka awak tak boleh kata, cikgu saya pun ambil 3 ini, saya cari luas ini, kemudian saya darab 2. Tak boleh. Sebab awak nampak kan, dua luas ini tak sama. Ataupun awak kata, cikgu saya ambillah panjang ini, saya ambillah lebar ini, saya buat panjang kali lebar. Tak boleh. Sebab kita belajar kan, kalau bentuk trapezium, rumusnya bukan panjang kali lebar. Rumusnya setengah hasil tanpa 2 sisi, kemudian darab dengan tinggi. Hanya untuk soalan ini saja awak ada cara. Awak boleh buat 3 kaedah sebab dia segi 4 tepat. Kalau dia bukan segi 4 tepat, kita tak boleh pakai kaedah 2 yang saya cakap dan kaedah 3 ini. Kita memang kena pakai metode 1 ni. Walaupun dia panjang sikit. Tapi metode 1 ini lebih sesuai untuk kebanyakan segi 4 lah. Itu pun dengan syaratnya dia mesti ada yang bersudut dekat di sini. Boleh So tak kisah mana satu awak pakai jawapan serupa. Awak boleh cubalah kalau siapa berminat. Itu soalan 2. Sekarang cikgu pergi. Nanti tak sempat tengok jawapan tu, nanti cikgu bagi PDF macam biasalah ya. Cikgu pergi kepada soalan 3. Kejap. Cikgu hantar ke bawah sikit kita tengok soalan 3. Soalan 3. Cikgu bagi satu segitiga EGE.
Tak pernah nampak. F, G, E. Okey, E, F, G. Okey, salah. Okey, E cikgu bagi koordinat, G tak bagi. Okey, dalam gambar raja cikgu ada persamaan ini. Okey, apa lagi cikgu ada? Tak ada. Satu lagi cikgu tahu ini berada pada pasti X. So mungkin nanti ada kaitan dengan pindasan X kot. Okey, soalan cikgu tanya, apakah koordinat G? So kalau kamu tengok koordinat G ini sebenarnya ialah titik persilangan. So kawan kamu pergi buat persamaan serentak, dapat nilai X dan Y, kemudian jangan lupa tulis dalam bentuk koordinat sebab soalan tanya apakah koordinat G. Okey, idea betul lah, sepatutnya buat persamaan serentak kepada dua persamaan ini. Lepas tu cikgu tanya apakah luas segitiga EFG. So kita susun sajalah, setengah 86, okey, G sudah ada, negatif 24, F belum ada kan. So kawan kamu pergi cari F dululah sebab dalam soalan belum ada F. So untuk titik F ini, kalau kamu tengok dia sebenarnya ialah pindasan X. Pindasan S untuk garis ini ataupun garis ini. Tapi garis pertama ini saya ada persamaan. Garis kedua saya tak tahu apa persamaan dia. So itu sebabnya kawan kamu ambil persamaan ini. Ambil persamaan Y sama dengan 2, S tambah 8. Dan untuk cari pindasan S, dia gantikan Y sama dengan 0. So dia dapat nilai X. Okay? So dia boleh letak sini lah. Okay, lepas tu kira je lah So awak ingat dia untuk luas segitiga ni maka diberi di sini dah. So berhati-hati dengan ini, darab kosong berapa, itu satu kesalahan yang selalu berlaku. Dan dengan tanda tanpa tolak itu jangan salah. Kawan kamu bila sampai bahagian bawah itu dia mula daripada belakang, itu sebenarnya tertulis 32 dulu. Tapi tak ada masalah Okay. So awak kira, dapatlah jawapan. So dia dapat negatif di sini sebab dia ambil ikut arah jam kau. 86 di mana? Okay. Dia ambil E. Sebab dia ambil ikut arah jam. Bila kamu ambil ikut arah jam, dalam modulus ini akan keluar satu nombor negatif. Tapi macam cikgu kata tak ada masalah. Jadi bila awak tulis jawapan, awak ingat modulus akan positifkan dia. So awak dapat jawapan 18, betul? Okey, lepas itu apa soalan pula? Okey, cikgu kata garis lurus EF. Okey, kejap tengok gambar raja dulu. EF. Lebih kurang macam tadi Okey, EF dipanjangkan ke H. So ingat cikgu kata, bila dia kata dipanjangkan, awak ikut arah EF. So EF kita akan panjang ke bawah lah. Lepas tu cikgu bagi EF2, FH 1. Lepas tu cikgu tanya apakah koordinat ini. Habis sama dengan tadi kan. Okey, F kita sudah ada, negatif 40. E kita ialah 86. So ingat dia masuk ke dalam formula baru ada markah. Selalu cross lah kalau 2 mesti dengan ini. So cikgu mesti nampak 2X, 2Y. Okey, yang ini mesti dengan ini. So 1 dengan 8, 1 dengan 6. Okey, so kamu tulis sini. Kemudian koordinat S dengan koordinat S. Koordinat Y dengan koordinat Y, dapat jawapan. Sekali lagi tanya koordinat, jangan lupa tulis dalam bentuk koordinat. Okey, betul? Boleh Ada masa seru-seru tengoklah sebab masa pendek ini. Alamak, tak boleh habis juga. Okey. Mana satu lagi? Mana C dia? Ini siapa punya soalan? Jawapan ni. Nabila, C tak buat ke? Tak erti. Lupa hantar. Okey, tak apa, kita buat bersama-sama lah sebab cikgu pun tak sempat nak bagi soalan baru. Okey, soalan C. Nabila, you cakap idea awak Okey, titik A bergerak dengan keadaan sudut GLH sama dengan 90 darjah. So cari persamaan lokus. So kita kena dapat satu persamaan lah. So bila dia kata sudut dia ialah 90 darjah, ini mesti dikaitkan dengan apa? Nabila, you buat apa? Saya buat kecerunan GL. Kecerunan GL kecerunan
Okey, kecerunan sebab kita senang tengok dulu dia kata GLH bentuk 90 darjah. So kecerunan GL dengan Kecerunan LH sama dengan -1. okey. So untuk soalan locus ini tidak ada kaitan dengan jarak dia sebab sudut 90 darjah maksudnya perserenjan. Dia dikaitkan dengan kecerunan Okey, so cikgu masukkan dulu lepas tu awak beritahu saya macam nak buat. Titik G. Titik G berapa lah? Berapa nilai titik G? -24. Cikgu tak ingat. -24. Titik, apa lagi? Titik H. Titik H apa jawapan? Okey, 10 -10 -3. So cikgu tulis sajalah Sebenarnya awak boleh, so titik L ini locus selalu kita pakai XY lah. Dan untuk kamu kita sebenarnya tak berapa biasa nak buat negatif T. Okey, contohnya TCR sebenarnya boleh buat 4 tolak Y. Tapi cikgu akan galakkan kamu tu pakai ini sebagai tepang punya, memudahkan awak. So kita akan buat Y tolak 4, Y2 tolak Y1, S2 tolak S1. Kalau awak boleh cepat ini jadi tambah lah sebab tolak-tolak Okey, LH Y tolak Y tambah lah Y tambah 3. Cikgu salah. Okey, Y tambah 3, X tambah 10 sama dengan -1. Sama tak Nabila dengan you punya? Sama. Okey, lepas tu macam mana awak ringkaskan? Darab silang ke? Darab ke dalam. Okey, ya, so yang ini tak boleh darab silang sebab macam cikgu selalu kata kalau darab silang tengah-tengah ini mesti ada sama dengan. So ini bukan soalan boleh darab silang so kita akan buat atas dan bawah. So atas kita dapat apa Nabila? Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 4Y tolak 12. Okey, bawah cikgu tulis dan salah awak cakap Betul Betul cikgu tulis? Betul. Okey, lepas tu? Pindahkan yang kat bawah tu darab silang. Okey. So kali ini boleh darab silang lah sebab dalam tengah-tengah itu sudah sama dengan ataupun kita kata pindah bawah. Terpulang lah cara kamu cakap Cikgu ringkas terus 3Y tolak 4Y tolak Y lah tolak 12. Okey, yang ini jangan buat dua kerja serentak. So kalau kamu takut awak ringkaskan dulu baru pindah. Jangan sambil pindah sambil ringkaskan. Nanti awak sendiri pun salah tanpa tolak sebab sini -1 dah. Nanti awak silap dengan tanda dia. So cikgu dapat negatif X kuasa 2 tolak 12X tolak 20. Lepas tu? Nabila? Lepas tu? Pindah semua belah kiri. Okey, pindah semua ke kiri. Dan macam cikgu selalu kata, jangan tak payah susung dia. Pindah macam ini saja. Tolak jadi tambah, tambah jadi tolak. Jangan sambil pindah sambil ringkas. Tengok. Sambil cakap dengan kamu sudah salah tulis. Lepas tu kita ringkaskan. So ada Y kuasa 2, tolak Y tak ada. Okey ni. Tolak 12. Masalah saya ni. Tolak 12 dengan tambah 20. Berapa Nabila? 8. Tambah 8 kan? Okey. Susunan ini tak kisah Ada orang dia tengok apa dia ringkas apa. Ada orang dia suka susungkan X dulu baru susung Y lepas tu baru tak ada. Ada orang suka kuasa 2 dulu lepas tu tak ada kuasa punya lepas tu baru nombor. Sesuka hati kamu. Janji 2 nombor ini telah diringkaskan. Siapa depan siapa belakang tak kisah. Boleh So ini jawapan untuk soalan C. Okey Kejap Kamu jangan leave lagi